Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai, saya Azmi. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang kaki kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, seperti yang kita tahu, malam-malam seram kita akan hadirkan cerita-cerita yang baru dan fresh daripada caller-caller kita pada malam ini. Yang pastinya kita akan memberi video-video yang terbaik untuk anda semua tonton. Sebagai peringatan untuk anda semua, segala perkongsian yang disampaikan oleh pencerita kita pada malam ini semuanya hanyalah sebagai hiburan semata-mata. Janganlah kita terlampau taksub sehingga memberi kesan mudarat kepada diri sendiri. Benar. Kepada anda yang sedang menonton video ini, terima kasih kami ucapkan. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Yang dah subscribe, thank you so much. Kepada anda yang nak jadi family Santai Chill, bolehlah menjadi ahli kami dengan hanya pakej langganan sebulan sebanyak RM5 saja. Benar-benar tu Mon. Dan kepada korang semua yang ingin join Telegram Santai Chill Family, korang just boleh klik kat link kat description yang kami letakkan kat bawah. Kat dalam grup Telegram tu kami akan meet and greet, bercerita, bertanya khabar semua. Dan insyaAllah kalau ada rezeki yang PKP ke tak PKP tak PKP, kes pun rendah, insyaAllah kita akan meet and greet dengan korang semua dan menjadi sebahagian family kami. Dan kami hargai kepada anda semua yang masuk dalam Santai Chill Family. Benar. Okay Hazmi, dah panjang sangat dah introduction kita. So malam ni aku nak perkenalkan caller kita kepada kau. Dan pastinya caller kita pada malam ni seorang wanita. Terkuntum bunga. Okay, kita pula tak nak buang masa. Siapakah pemanggil kita pada malam ini? Hello, boleh perkenalkan diri? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Anne daripada Kuala Lumpur. Okay, Anne daripada Kuala Lumpur. Orang KL lah. Ya, KL. Okay, Anne dah, kita ni dah tak sabar nak dengar cerita. So malam ni agak-agak nak berkongsi apa kisah seram dengan penonton Santai Chill malam ini? Okey, untuk malam ni Anne akan cerita berkaitan dengan first. Biasanya kalau kita pergi kat Santai Chill kan banyak orang cerita pasal hijab terbuka kan. So first Anne akan bermula dengan cerita pasal hijab terbuka dulu. Okay. Okay. Macam mana di Anne topik pada malam ni? So kita tak nak buang masa Anne, kita teruskan kisah seram pertama daripada Anne sendiri. Okey, Okey, sebenarnya dia ada dua kejadian yang jadi yang Anne tak tahu mana satu sebenarnya adalah yang betul-betul hijab Anne terbuka. Okey. Dia first kejadian ni adalah kan kita biasakan dengan mak-mak, ayah-ayah pesan kalau kita main dekat luar kena balik sebelum maghrib. Betul kan? So macam dekat Anne pula, Anne stay area KL dulu masa kecil-kecil. So dekat area tu sebelah kawasan belakang daripada kampung kita orang tu, dia ada satu lombong. So lombong tu pasal lombong yang sedia lah. So Anne ni dekat KL ni kawan masa tu ada adik je. So macam kita orang ni tak apalah, suka main dekat lombong tu tau. So kadang-kadang macam mak ayah tak perasan, kita orang gerak pergi lombong, pergi kat belakang tu main. So bila ada satu hari tu, Anne tak ingat tau benda tu macam mana jadi. Kita orang tengah main-main, tiba-tiba Anne rasa macam tak sedap hati, macam diperhatikan.
Lepas tu M pun tegur lah adik, cakap dengan dia, jomlah kita balik. Lepas tu masa kita orang nak balik tu, macam ada benda yang mengikori kita orang. So M pun macam, macam tak sedap hati, M ajak adik, jom kita lari balik terusan. So masa kita orang lari balik rumah tu, kebetulan masa nak sampai rumah nampak arwah ayah dekat rumah, dekat depan pintu, dia tengah tunggu. Lepas tu dia nampak kita orang, dia cakap, okay, cepat masuk. Dia macam, asal pula ni kan, kenapa so arwah yang masuk, dia tutup pintu rumah. Lepas tu kita macam, apa salahnya, kita macam pelik. Lepas tu arwah ayah tiba-tiba duduk dekat depan tingkap rumah. So dia duduk dekat rumah tu, masa tu nampak dekat depan tingkap tu ada satu lembaga hitam yang tinggi dia. Contoh macam kita kalau tingkap biasa yang macam buka tutup, saya nak cakap yang biasa macam yang biasa tingkat narko tu. Tingkat narko, betul, tingkat narko. Okay. So dekat situ nampaklah ada lembaga memang besar gila. Dia punya muka dia tu dengan sampai dia punya paras dada je muat kat tingkap tu. Okay. Lepas tu macam dia menjengah, kita nampak dia menjengah masa tu. Lepas tu bila lepas dia menjengah tu dia berdiri. So bila berdiri tu memang kita nampak dia besar dan tinggi. So macam tu, kita masa tu umur waktu tu yang tak salah dalam 5 ke 6 tahun. So kita masa tu macam budak-budak macam apa benda ni yang ikut aku ni, kenapa benda tu besar sangat kat depan kan. Lepas tu yang perasan arwah ayah dia macam baca something yang tak ingat dia baca apa. Lepas tu bila dia baca tu, dia macam lempar kat apa dia baca tu dekat tingkap. Nampak api berjulang tau. So bila nampak api berjulang tu, macam apa benda tu, kenapa tiba-tiba macam boleh berapi kan. So macam okay, buat tak tahu. Lepas tu pandang lah mak tanya, mak apa tu. Lepas tu mak cakap, mak tak tahu apa. Tengok je apa arwah ayah buat. So macam kita macam tak apalah, tengoklah apa arwah ayah buat. So bila lepas tu, malam tu tak ada jadi apa-apa. Cuma esoknya bila N keluar, kita saja nak tengok apa yang jadi kan. Benda terbakar kat depan tu kan. So N keluar, kebetulan dekat depan tingkap tu yang sebelah luar tu ada nampak kesan abu. So macam masa tu macam curious lah, apa kesan abu ni kan, macam boleh jadi abu apa yang ayah bakar semalam. Tapi benda tu N tak tanya siapa-siapa, N senyap je, N buat tak tahu je. Tapi kejadian yang benda tu yang N alami waktu kecil tu, dia kadang-kadang masuk dalam mimpi tau. Even N dah besar, benda yang sama berulang dalam mimpi. Okay, faham. So N tak tahu itu panggil apa, macam mana dikira pun N tak tahu. Itu yang first. Lepas tu yang ni N tak tahu itu dikira sebagai first time kita nampak makhluk tu ke atau bukan. Yang second kejadian ni yang memang betul-betul N ingat sebabnya masa darjah 6, kita orang kat sekolah ni akan ada kelas malam tau. So biasanya kalau kelas malam N tak akan balik sebabnya N punya sekolah akan bersekolah petang. So bila sekolah petang, kita orang tak akan balik rumah, kita orang akan stay dekat sekolah. So macam rumah dengan sekolah dia agak jauh. So biasa kalau kita orang stay kat sekolah, kita akan stay kat surau. Macam perempuan dia akan stay kat surau. Macam lelaki dia akan stay kat kelas. Korang nak mandilah dekat tandas dekat area kelas. Macam perempuan dia orang akan mandi kat tandas dekat surau. Lepas tu yang M perasan dekat sekolah ni setiap kali maghrib ataupun macam kita orang habis solat maghrib nak turun nak pergi kelas kan, kita orang akan lalu turun tangga tu, betul-betul depan tu adalah bilik air guru perempuan. Setiap kali kita orang lalu situ, mesti akan bunyi air. Tapi yang sikit dengan kita orang adalah guru lelaki tau. So bila kita orang nak turun pergi kelas, kita orang akan turun melalui tangga. Yang depan dia tu adalah tanda bilik guru perempuan yang setiap kali akan ada bunyi air kan. Yang akan ada setiap kali lalu mesti akan bunyi air. So macam dah banyak kali jadi macam tu, so M pun akan tanya cikgu. M tanya cikgu, kenapa bila setiap kali kita orang turun je daripada surau punya tangga tu, depan bilik air guru perempuan tu mesti akan ada bunyi air. So cikgu pun cakap, kalau awak dengar, awak buat tak tahu, awak diam-diam jangan tegur. Dia cakap macam tu. So
So macam okay, kita jadi macam curious tau. Ni jenis orang yang cepat curious tau. Macam apa benda ni kan, cikgu perempuan tak ada, tapi kenapa ada bunyi air mengalir kat situ kan. So macam tak lah, sebab tak tahulah. So kebetulan ada satu malam tu kelas sains tau. So cikgu yang kelas sains ni, dia datang lambat waktu tu. So kelas kita sebenarnya start 8. So bila dia datang lambat, ni dia macam bosan tau. Dah dalam 10 minit tunggu dalam kelas, dah jadi bosan. Macam, kurang. Jom kita keluar ronda-ronda satu sekolah. So lepas ni kalau cikgu datang, kita balik kan. Macam tu. So macam, diorang pun ajak lah kawan-kawan dalam 2-3 orang pergi ronda sekolah kan. Lepas tu, macam kita tahu sekolah-sekolah ni kan terkenal dengan cerita kononnya situlah tapak dia pun diorang punya camp dia pun apa semua kan. Dan kebetulan dekat padang sekolah kita orang tu diorang kata itu adalah kubur Jepun. So pun macam okay, tak apalah sebab sekolah tu sangat adventure. So malam tu ajak kawan-kawan dalam 2-3 orang ikut kawan. So diorang tanya, Okay Anne, kita nak mula daripada mana untuk round ni? So Anne cakap dengan diorang, kita pergi lalu daripada belakang kantin sampailah di padang. Okay. So lalu belakang kantin tu, lalu di belakang kantin memang Anne dah rasa tak berhati. Tapi Anne macam, lantaklah buat bodoh lah, kita jalan je sebab Anne dah cakap diorang nak round sampai padang kan. So daripada kantin kita orang akan lalu pergi kepada tandas perempuan. So tandas perempuan sebelah tandas lelaki dan lalu belakang bilik air guru perempuan tu. Sebab sebelah tandas lelaki adalah tandas guru perempuan. Sebab nak tahu ada lagi tak bunyi tu kan. So bila lalu tu okay, tak ada bunyi. So macam tak ada bunyi, tak apalah sebabnya lampu memang guide akan saya terpasang, lampu tandas malam-malam. So memang tak ada bunyi. So tak apalah, kita continue teruskan. So kita jalan daripada lepas tu lalu tepi bilik air guru lelaki tu belakang dia. Lepas tu dia akan lalu satu kelas pendidikan khas tau. Sekolah itu ada kelas pendidikan khas dalam 4-5 buah kelas. So lalu situ lepas daripada tu okay, Anne dah rasa macam ada satu pokok besar tau dekat situ. So dekat depan tu ada pokok besar. Anne rasa macam apa ni asal. Aku rasa macam tak hati. Tapi Anne macam tak kira sebab aku dah janji dengan diorang nak pergi sampai padang. Aku kena lead diorang juga. Aku kena pergi sampai sana. So macam tak apalah, pergilah jalan lagi. Jalan ke depan lagi ada satu blok sebelum kita sampai dekat padang. So bila jalan-jalan belakang blok tu sampailah dekat padang. Bila sampai dekat padang nak masuk pintu padang tu, ada satu pokok yang besar. So Anne masa tu macam dah sampai kat situ, kawan-kawan Anne tanya, Anne, kita nak buat apa ni? Nak patah balik ke macam mana? So Anne cakap, boleh tak kita stay kejap? Lepas tu dia macam, kejap, dia stay lah, duduk dulu, tengok sini ada apa kan. Lepas tu dia macam, okey lah. Dan masa tu Anne tergerak hati nak pergi pandang ke atas pokok tu. Wow, lepas tu? Bila Anne pandang atas pokok tu, nak tahu tak apa ada? Okay. Atas tu ada kakak cantik yang tengah duduk dekat dahan. Lepas tu dia punya kaki ke bawah. Dia duduk kaki ke bawah sambil dia punya kaki tu dia hayun-hayunkan. And then dalam masa yang sama dia tengah urai rambut dia dengan gunakan jari. Okay, faham. Okay, lepas tu dalam masa yang sama nampak dia tu dia tengah senyum sambil tengah senyum. So Anne terus nampak, ya Allah, apa ni? So Anne terus macam, korang dah sebelah kita balik kelas. Yang cakap tu kan. Lepas tu dia macam, relax tadi kata nak lepak-lepak kan. Lepas tu Anne cakap, tak apalah kita balik. Lepas tu bila kita orang balik, kebetulan cikgu baru sampai. So benda tu Anne tak cerita pun dekat sesiapa. Anne senyap je. So sampailah sekarang sebenarnya tak ada orang tahu pun pasal apa yang Anne nampak tu. Itulah. So antara dua tu Anne pun pasti mana sebenarnya betul-betul kira first penampakan ni. Yang kalau dia realnya yang Anne boleh cakap yang masa Anne pergi round sekolah tu lah. Itu memang jelas lah penampakan kakak cantik tu. Jelas, tapi kakak cantik tu cantik tau. Dia tak buruk macam orang cakap. Cantik? Dah kena paku ke apa ni? Tak tahu. Tapi dia kan selalu kita dengar orang cerita dia adalah nampak wajah buruk kan. Tak, dia cantik. Okay.
Okay. First time aku dengar orang puji ni. Ke orang Bunian? Pasti ya. Tapi dia kat atas pokok kan? Pelik lah. Tempat dia berteduh agaknya lah. Okay. Tapi Fiz, cerita pasal kelas malam ni. Aku suka lah bila cerita kelas malam ni. Dia agak satu suasana yang lain. Sebab kita kan siang kan kita belajar dengan ramai orang. Tapi kelas malam ni hanya kelas-kelas tertentu saja. Betul. Nak pergi tandas, wajib berteman. Nak pergi round tempat lain, apatah lagi. Tapi N lain macam, dia pergi round satu sekolah. Dia tawaf lah. Okay. So masa N nampak kakak cantik kat atas pokok tu, dia pasal N tak? Dia ada pandang N, dia senyum kat N ke apa ke? Dia tahu tau N pandang dia. Sebab tu dia pandang N, dia senyum. Sebab kita boleh nampak dia daripada atas, dia memang mata dia kat kita. Okay, faham. So dia ada aku pernah dengar cerita kan. Dia orang jumpa kat pon yang macam jumpa ni tengah main rambut, dia sambil menyanyi macam humming kan. So dia senyap lah. Dia main rambut. Dia senyap je. Dia senyap je. Dia tengok je macam tu. Okay. Asyik baiklah dia tak humming. Kalau humming aku rasa dengan kawan-kawan N sekali berterabur lagi. Memang confirm. Memang confirm. Lepas tu bila cikgu tanya, memang kena gila lah kita orang kalau macam tu. Betul. Mesti menyesal. Okay. Tahu. Nak tanya yang pasal yang kisah yang pertama tu, yang api dibakar tu kan. So nampak macam benda tu terbakar sendiri ataupun Ya, nampak. Maksudnya dia nampaklah dia dibakar macam menjerit ke apa, tak ada lah. Betul, nampak dia punya tangan dia macam orang tak tolong. Macam macam orang terbakar kan, dia macam nak selamatkan diri kan, tangan dia tu macam minta tolong macam tu. Okay, faham. Sebabnya N sendiri difahamkan oleh mak, arwah ayah ni jenis orang yang berani ni. Sebab macam dia dulu kat kampung, kalau orang cakap kalau kau nak tengok benda tu, kau kena tengok sebelah kampung kan. Memang dia akan sengaja buang tulang ayam waktu maghrib kat luar, lepas tu dia kita buat celah kangkang dia. Tu yang mak cerita. Dia memang akan tengok. Tapi orang cakap dia akan cari, dia tengok betul ke tak betul. Tapi memang mak kata memang ayah kita memang dia nampak benda tu makan tulang ayam tu. Okay, faham. Habislah. Aku seriau dengar. N dah buka petua baru kan. Mau nanti penonton-penonton di bawah umur ni kadang dia try test, dia campak, dia buat tengok bawah kelengkang. Nah, pisang. Tolong jangan buat. Buat hal tu budak-budak sekarang ni bukan boleh percaya kan. Tapi rasanya orang yang masih tak boleh nampak tetap takkan boleh nampak kalau dia buat macam tu. Betul. Dia walaupun kan tak boleh nampak, takkan nampak, tapi kalau benda tu saja nak test. Tiba-tiba nak ajak bergurau, nak tengok dia cak sikit. Kau nak mencari, kau dapat. Betul? Tengah kangkang kejung kejap, tak bergerak. Okey. Satu kisah yang menarik untuk yang pertama. Yalah, daripada dua kisah dia tentang pertama macam mana hijab dibuka, aku sendiri pun tak boleh nak bagikan conclusion lah yang mengatakan ini punca dia hijab. Sebab dua kisah ni pun boleh katakan ini punca dia hijab dibuka. Mungkin. Wallahualam. So menarik, kita nak dengar kisah seram kedua daripada Anne sendiri. Kisah seram kedua ni dia berkaitan dengan gula-gula. Okey, gula-gula lagi. Dah banyak sangat dah kita punya caller-caller cerita pasal gula-gula. Tapi version. Yang pastinya ramai juga berminat dengan gula-gula ni. Ada fans sendiri lah. Okey, Anne, kita tak nak buang masa, kita dengar pasal gula-gula daripada Anne. Anne dulu masa sekolah menengah, Anne sekolah asrama. So bila kita sekolah asrama, dia faham lah bila kita sekolah asrama yang memang ada nama. So dia punya pelajar dia akan struggle untuk aku nak dapatkan yang terbaik, aku nak jadi yang terbaik. Betul. So bila sekolah asrama ni macam kita akan diberi latihan yang agak banyak lah juga sebenarnya. So kita nak akan balik setiap 2 minggu sekali. So bila 2 minggu sekali ni, bila kita selalu kalau aku balik aku nak rehat, nak rest apa kan. Tapi kenyataannya tak. Bila balik rumah kita bawa kerja yang banyak dan menimbul. So setiap kali Anne balik daripada asrama, memang Anne akan make sure malam pertama tu Anne akan siapkan semua kerja sampai siap. So memang akan cuba untuk tahan masa
sampai boleh buat banyak kerja yang kita boleh selesaikan. So ada satu malam tu Anne tidur lambat untuk buat kerja sekolah. So Anne macam tak apalah, buat je kerja sekolah tu kan. Lepas tu bila ngantuk Anne masuk tidur. So masuk tidur tu bilik Anne share dengan adik. So katil mereka, Anne dekat bawah, bukan, adik kat bawah, Anne dekat atas. So katil double decker tu dia memang rapat ke dinding. Okay. So memang malam tu Anne tak tahu, macam Anne tak berapa boleh nak tidur. So tak boleh nak tidur, macam rasa macam panas. Lepas tu macam tak selesa tau. Lepas tu Anne macam tak apalah, Anne paksa diri untuk tidur. Paksa diri untuk tidur. Lepas tu sekali tiba-tiba Anne tak tahu pukul berapa, Anne tersentak terjaga. Okay. Tersentak terjaga. Masa tu Anne punya muka menghadap ke sebelah yang ada ruang tau, bukan sebelah yang betul-betul rapat ke dinding tu. Dan sebelah tu sebenarnya Anne suka letak bantal peluk yang panjang tu. Okey, masa Anne pandang ke kiri tu, masa tu kita terbuka mata tengok benda tu tengah berdiri betul-betul dekat tepi katil. Okay. Lepas tu? Okay. So Anne macam astagfirullahalazim, apa ni lah. So Anne macam terkejut lah. Anne macam, ya Allah Tuhan tu, apa ni. So Anne macam, okay, Anne buat tak tahu. Tapi benda yang ni Anne nampak, biasa orang cerita dia orang akan nampak muka semua sebagainya kan. Ini Anne nampak, bukan nampak muka, dia memang selubung tutup semua ke putih. Oh, okay. Anne tak nampak muka dia langsung. So Anne macam, okay, tak apa, aku buat tak tahu, aku buat macam tak nampak. So Anne tutup mata, Anne terpusing hadap ke sebelah Dinding. yang dinding tu. Okay. Tapi benda ni tak habis sampai situ je tau. Okay. Lepas tu esoknya tiba-tiba abang Anne dia tegur Anne tau. Masa tu petang tu tengah tengok TV. Time tu dah nak dekat maghrib. Lepas tu abang Anne tegur Anne dekat sana. Anne, semalam kau tidur lambat kan? Betul, aku tidur lambat. Kenapa? Kau ada masuk mandi tak semalam? Lepas tu Anne kata, masuk mandi? Sebabnya bilik abang Anne ni tak tidur kat bilik. Dia tidur kat luar, kat depan TV. Lepas tu kalau orang pergi bilik air, dia akan dengar tau bunyi air. Lepas tu Anne cakap lah, mana ada, aku lepas habis buat kerja sekolah aku tidur, tak ada masuk bilik air pun. Kenapa? Lepas tu kata, oh dia betul. Apa sebab? Taklah, aku dengar kau duk mandi malam-malam tak buka lampu. Apa betul? Lepas tu Anne cakap, kau agak-agak aku tidur kot semalam. Aku mana pergi mandi, kau gila aku nak mandi malam-malam tak buka lampu macam tu kan. Lepas tu abang Anne cakap, kau jangan main-main, serius ni, aku dengar kot. Dia cakap, tak, aku tak mandi semalam. Gila apa aku nak mandi. Lepas tu Anne tanya, apa berapa kau dengar tu? Kau 3 lebih weh? 3 lebih, sorry aku tidur, aku tak tahu je kan. Lepas tu dalam masa abang Anne cakap tu, tiba-tiba kita orang berbusuk bangkai. Lepas tu Anne macam, okay, Anne macam terkejut kita sebab ada berbusuk bangkai kan. Lepas tu Anne tanya abang Anne, kau bau tak apa yang aku bau? Lepas tu abang Anne tu macam, weh, aku bau benda busuk gila abang cakap Anne tu kan. Lepas tu serius kau bau benda yang sama macam aku bau? Serius aku bau benda yang sama. Lepas tu Anne cakap lah, kau bau benda ni berapa lama lah? Sebabnya benda tu Anne dah bau daripada sebelum Anne balik lagi. Maksudnya dah beberapa kali Anne bau benda yang sama tau. Lepas tu abang Anne cakap lah, aku bau benda ni agak lama juga dia kata dalam 2-3 hari juga macam tu. Lepas tu sebab tu aku ada juga bau. Lepas tu Anne cakap, serius lah. Lepas tu kebetulan arwah ayah Anne duduk kat kursi belakang tau. Dia tu tengah tengok Anne dengan abang Anne berargu. Lepas tu dia tiba-tiba bersuara di kursi. Sebenarnya bau tu dah lama. Ayah saja nak tengok siapa anak-anak ayah boleh bau. Macam gitu Okay. Macam serius lah. Tu maksudnya ayah tahu dulu lah. Ayah dah tahu dah memang ayah sengaja nak tengok siapa anak ayah yang boleh bau. Lepas tu ayah kata, ini bukan bau biasa, ini bau lain. Ini bukan bangkai, bukan bau binatang ke apa ke, ini bau benda lain. So kita orang macam, okay. Kita macam, okay dah, kita senyap macam tu je. Tapi Anne dengan aku tak tanya ayah benda tu apa. Kita orang pun tak buka mulut pasal benda tu. Sebab
ni dia jadi orang yang senyap tau. Dia jadi tak banyak cakap. Dia cuma akan bercakap bila perlu je. So kalau dia cakap benda tu, sebab dia benda serius. Macam tu. So kita orang biar je lah, kita tak nak tanya benda tu. Itulah ceritanya. Lain macam arwah ayah nak try ni. Betul. Saja bagi bau. Jarang-jarang ini. Sebabnya apa dia? Sebabnya rasa lagi satu, arwah ayah ni, tak tahulah, rasa dia boleh nampak sebenarnya, rasa lah. Tapi dia mungkin nak tengok kita orang anak-anak ni, ada tak benda yang macam mana dia ada. Mungkin. Faham? Okay. Anne nak tanyalah. Masa Anne baring menghadap ke satu ruang tu kan ada satu susuk tubuh Bula-bula. Masa Anne tidur tu ada bau something ke tak ada? Tak, masa tu tak ada. Memang tak ada apa-apa. Memang tak ada bau apa-apa. Cumanya bila kita kalih tu, baru kita nampak benda tu. Lepas tu benda tu Anne tak pernah, misalnya Anne kan dekat bawah kan, Anne tak pernah untuk cerita dengan dia sampailah bila kita orang masing-masing dah ada sekolah. Bila Anne umur dah 20 lebih ni, umur dia dah 20 lebih, baru Anne cerita kat dia, adik, kau nak tahu tak sebenarnya kan, sepanjang kita tidur dekat rumah tu kan, ada satu malam tu aku nampak benda tu betul-betul berdiri kat tepi tu. Masa tu adik Anne baru tahu, oh serius ke kak? Serius lah. Kebetulan pula sebenarnya dekat rumah Anne ni, ni Anne bagi petua tahu untuk sesiapa yang mungkin macam kita rumah kampung, rumah zing kan, biasa rumah zing kan. So kalau rumah zing, kalau sesiapa lah yang pernah kat rumah dia tak ada pokok kelapa, tiba-tiba dengan macam tahu tak, daun kelapa bila angin kuat dekat sini bunyi macam mana, akan ada bunyi macam tu. Lepas tu dekat rumah tu juga selalu bunyi kucing berlari dekat atas piling ataupun dekat atas bumbung. Ada orang buat bunyi kucing ke? Ada. Azmi mengakau orang. Kucing paling kau sekejap lagi pun aku tahu. Okey, terus kan. So benda-benda yang bunyi tu, tak salah, Em pernah tanya dekat arwah ayah dulu. Kenapa dekat atas bumbung ni selalu akan ada bunyi macam kucing. Apa nama ni? Kucing berlari. Kucing berlari tu, ya, dan juga satunya yang pastinya yang pasal yang macam bunyi pokok kelapa, daun kelapa tu kan. So arwah ayah cakap, tahu tak, benda tu adalah rambut yang ditirik. Apa dia? Rambut yang ditirik atas tu. Rambut? Rambut. Tahu tak benda siapa yang rambut panjang? Kakak cantik. Benda tu ditirik. Dekat atas tu kita dengar bunyi macam kelapa, pokok tu. Daun pokok kelapa tu. Jadi aku membayangkan dia berjalan lah. Dia berjalan, rambut dia kat lantai, dia berjalan. Dia tak berjalan. Dia mungkin dia terbang. Dia terbang yang kecil. Tak, maksudnya dia berlari tu. Tak tahu lah, ini sebab ada juga pernah. Kucing ni lain. Yang bunyi kucing ni lain. Yang cakap pasal yang berlari ni, kucing ni, tak ingat itu jawapan arwah ayah apa, tapi makhluk halus lah. Itu bukan kucing, arwah kata. Itu bukan kucing. Kalau kau dengar hari-hari, waktu yang sama, tak mungkin itu kucing. Arwah cakap macam tu, tak mungkin itu kucing. So, tapi tak ingat apa benda yang dia cakap. Gula-gula bukan? Takkan gula-gula kucing pula. Tak pasti yang tu. Cuma yang ingat yang tu lah, yang macam bunyi macam daun kelapa atas sing tu yang melirik tu je. Tu yang ingat. Faham. Okey, kalau yang macam kucing berlari tu, dia ibarat macam dari hujung bumbung ke hujung bumbung dia berlari kan, betul tak? Betul. Lepas tu dia patah balik kadang, betul? Betul. Hebat aku habis. Bukan hebat. Pernah mengerasai lah. Sepanjang rumah aku, sepanjang baris rumah aku kan, daripada ujung corner sana ke corner sana, dia memang tiap malam dia bermain benda tu. Aku tak macam Anne cakap kan, yang berlari bunyi kucing kan, dia akan macam betul tak?
benda tu memang berlaku pun kat luar aku. Sebenarnya aku nampak tapi jiran aku selalu yang dia akan kacau budak-budak. Dan aku mungkin sebab aku sama muka perangai ni, so dia tak nak kacau aku. Geng. So sebab tu lah terkejut bila petua N bagi tadi aku Sama. macam betul lah tu selama ni bila dengar macam tu. Dia lari dua hujung. Kadang aku tengah tidur tengah sembahyang nanti kau pada mana kau nak main. Sebabnya benda tu jadi macam ni lah. Kadang-kadang kita nak tidur, sempak seunit tu je. Tapi ada ke nenek asalnya nenek betul tak? Nenek Ha. tak tahu. Takkan Dia orang. yang tak tahu. Takkan nenek berlari siap. Tak ingat. Tak tahu Dia lah. tak ingat Tapi je. yang aku yang macam aku punya kes kat taman aku. Benda yang macam tu, dia suka main dengan budak-budak dengan anak dia. Pernah sekali selain indoor kan, selain indoor rumah, jiran aku punya anak dia duduk kat ruang tamu. So dia punya ayah dia ni tengah tengok TV. Dia panggil ayah. Siapa tu kat depan pintu? Ayah dia tengok tak ada. Mana ada siapa? Adalah tu kakak dengan mak. Tu yang aku macam pisang cerita dia ni. Terus ayah dia pun tarik lansir, tu ajak anak tidur. Rupanya anak dia lagi berani pada dia. Sebab tu lah nak tanya-tanya juga. Okay, kepada korang semua yang tahu kan, benda yang boleh berlari atas bumbung ni apa benda, tolong komen kat bawah. Aku nak tahu juga apa benda yang berlari ni. Sebab tiap-tiap malam menghantui kepala otak aku. Kadang dengar berkeluk-berlari. Ingat dia kejar tikus. Betul-betul. Sama ingat macam tu juga. Rupanya bukan rumah aku saja, sepanjang rumah. Lepas tu Sebab bila arwah cakap macam dia cakap, cuba fikir logik. Kucing naik sampai atas bumbung macam tu. Lepas tu dah tu malam, hampir setiap malam dan hampir waktu dia sama dia bunyi. betul? Hampir tak tidur je dia jadi. Sebelum tu tak ada jadi. Macam tu. Malam je. Dia siang tak ada kan? Tak ada. Malam je. Okay lah, dah tahu kalau boleh jangan tegur lah. Dia sajalah nak main-main kat situ kan. Betul lah, maybe lah. Sebab aku pun mula-mula investigate juga benda tu. Nampak macam musang lalu kat depan masa aku tengah sokok. Tapi bukan musang. Takkan musang hari-hari kejar kat atas bumbung aku. Sudahlah Pis, aku dah tak boleh Okay. tahan. So masa sambung balik kisah N tadi. Masa N berjumpa dengan gula-gula tu dia tak adalah orang kata nak mengusik N, dia hanya sekadar berdiri je lah. Tak adalah dia lepas tu bila N dah toleh ke sebelah lain, dia pun baring kat sebelah N yang jadi batang peluk ke, tak adalah. Tak ada. Dia berdiri macam tu sahaja. Tapi sebenarnya okay, ni N akan reveal something lah. Okay, benda yang N nampak tu, yang berdiri tegak tu sebenarnya akan ada kaitan dengan cerita-cerita selepas ni. Okey, faham. Okay, tolong reveal. Tak sabar nak tahu ni. Itu next. Faham. Okey. Kau ada apa-apa nak tanya lagi ni? Tak ada. Lengkap lah cerita dia. So aku pun tertanya-tanya jugalah apa yang kesinambungan kisah ni nanti. Yang pastinya tak ada dalam video ni. Untuk part 2 lepas ni kan. Sorry guys. So macam N sendiri ada tak nasihat-nasihat yang ingin dikongsikan kepada para penonton lah? Macam contoh tadi yang berlari tu. Alhamdulillah saya pun first time dengar orang berlari-berlari tu punya ada kena-mena dengan makhluk sebenarnya. Okay, sebenarnya kalau untuk nasihat yang N boleh cakap, apa yang N dapat lah, sebabnya N ni jenis orang yang sangat ingin sembuh. So macam selalu N dengar orang cakap, kalau orang yang tak pernah nampak, jangan minta nampak. Sebab sekali kau nampak, kalau kau tak boleh handle, payah. Lepas tu jenis yang macam suka keluar-keluar malam ni, korang hati-hati. Sebabnya takut ada ikut balik. Memang takut tu. N pergi kita orang kau macam Bukan. Sebabnya dia daripada yang cerita first tadi, ingat tak yang cerita first tadi tu? Okay. Kita kan lawan cakap orang tua sangat kan. Tapi orang tua lebih memahami, lebih tahu kan. So itulah sebenarnya nak cakap. Sebabnya lepas ni pun cerita yang berkaitan dengan malam juga, jadi yang balik malam, apa jadi malam tu pun nanti ada cerita kemudian. Okay, faham. Okey lah kepada Azmi, kru-kru kita orang, lepas ni habis shoot tu balik Balik subuh. Jangan nak kata-kata nak stay kat sini.
Okey, satu perkongsian yang menarik daripada N sendiri. Ini cerita ni bukannya datang dari pedalaman pantai timur, pedalaman sebelah barat Malaysia, tapi dari KL sendiri. Macam ibu kota raya pun orang kata ada juga penampakan macam gini. Benar. Maknanya memang ada kat semua tempat. Jadi apa-apa pun dengarlah nasihat ibu bapa anda. Apa tu orang kata, mereka lebih tahulah daripada kita. Dan nasihat aku sendiri adalah cerita yang disampaikan, kisah 1 dengan 2 tu dua-duanya ada pengajarannya, ada inputnya. Dan aku pun first time dengar orang berkongsi cerita macam mana benda tu dibakar. Kan aku selalu tengok TV kan, tepuk tanah terbelah lah kan. Tapi ni first time tengok dia sekali lempar tu terus makhluk tu terbakar di depan mata N sendiri. Betul. So benda tu adalah benda yang kata dengan izin Allah jugalah. Dengan izin Allah kita yakin insya-Allah benda tersedak, tercekik. Dengan izin Allah juga benda itu akan terjadi jugalah, yes. insya-Allah. Dan perkongsian yang kedua yang berkenaan dengan gula-gula, dengan berlari, dengan headed rambut tu pun itu benda yang bagi aku first time juga aku dengar nasihat benda ni. Dan kepada macam aku cakap lah ni balik awal ni Baik. Okey. Alright. Itu saja nasihat-nasihat aku. Tak ada apa nak diuraikan. Just aku ternanti-nanti untuk part 2 nanti, kisah yang kesinambungan pada kisah pada malam ini. Kimi. Terima kasih N kerana berkongsi cerita yang menarik kepada kami malam ini. Kepada anda jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Yang dah subscribe, thank you so much. Okey, jumpa anda di video kami akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.